Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan pasaran harta tanah pada suku pertama tahun 2020 memberikan laporan bahawasanya kemerosotan nilai transaksi perumahan sehingga negatif 9.9% dan juga transaksi unit perumahan sehingga negatif 14.4%. Keadaan ini memberikan gambaran atmosfera bahawasanya unit hartanah dan juga perumahan sedang mengalami kemerosotan, dan ini didokong dan juga disokong dengan laporan yang mengatakan kemerosotan nilai jualan ataupun harga perumahan yang merosot sehingga 10% dan juga turut didokong dengan laporan yang mengatakan bahawasanya pada suku pertama tahun 2020 telah pun mencatatkan penurunan dan juga kemerosotan sebanyak 48,000 unit rumah yang tidak terjual. Perkara ini diberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan juga perlu diberikan suluhan yang lebih mendalam dalam kita melihat bagaimana sektor perumahan dan juga hartanah ini dapat diatasi bersama untuk kita kembali merancakkan sektor perumahan dan juga hartanah ini. Dan dengan ini kerajaan amat prihatin melalui kementerian untuk melihat bagaimana sektor hartanah dan juga perumahan ini dapat dijana semula dengan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara yang memperuntukkan sebanyak 35 bilion ringgit. Antara lain suntikan fiskalnya adalah untuk memastikan agar sektor perumahan dan juga hartanah dapat dirancakkan semula dengan mengembalikan kepercayaan dan juga kebolehpercayaan masyarakat untuk membeli, khususnya bagi perumahan yang mempunyai harga lebih daripada RM350,000 sehingga RM1.5 juta. Dan perkara ini banyak didokong dengan apa yang telah pun digagaskan dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara penjana fasa keempat, yang mana dalam diumumkan oleh Kementerian Keuangan fasa pemulihan yang mana ini merupakan salah satu daripada inisiatif dan juga gagasan di bawah atmosfera yang diletakkan oleh Pelancaran Semula Ekonomi Negara untuk melihat bagaimana ekonomi negara boleh dipulihkan walaupun kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Seterusnya juga kita melihat tiga teras utama Pelancaran Semula Ekonomi Negara, antara lain adalah untuk memperkasa rakyat, melonjak perniagaan dan juga merangsang ekonomi. Dan ini lebih penting kerana kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini bukan saja berlaku di peringkat global tetapi juga berlaku di peringkat tempatan. Namun alhamdulillah sehingga hari ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun berjaya untuk memastikan agar kita memerangi dan juga melandaikan graf jangkitan bagi COVID-19. Seterusnya juga bagi Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan yang akan kita bicarakan dan juga kita berikan suluhan dan juga penelitian lebih mendalam pada malam ini, kita melihat peranan KPKT dalam memberikan dan juga menggagaskan satu inisiatif bagi sektor hartanah, pendigitalan penyampaian perkhidmatan kerajaan dan juga pelanjutan waktu perkhidmatan kerajaan. Korelasi bagi ketiga-tiga elemen dan juga perkara ini akan membawa kepada satu konotasi bahawasanya Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan mendokong aspirasi yang telah pun diletakkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kita mengembalikan pemulihan negara era pasca COVID-19, seterusnya meletakkan inspirasi dan juga apa yang digagaskan untuk kita mengembalikan ekonomi berada pada landasannya dan juga mengembalikan hasil KDNK negara melalui beberapa sektor yang terjejas sebelum ini. Sebenarnya sekitar nanti kita akan berikan suluhan yang mendalam. Teruskan kesian anda dalam Bicara Naratif. Baik, sudah semestinya tempoh pemulihan yang digagaskan ataupun dikorelasikan oleh pihak kerajaan dalam menilai Pelan Jana Semula Ekonomi Negara adalah dalam tempoh 6 bulan itu, bagaimana fasa pemulihan ini boleh kita laksanakan dan juga kita cakupi secara keseluruhannya setiap sektor yang terjejas. Alhamdulillah pada malam ini saya amat bersati untuk memperkenalkan tetamu kita pada malam ini untuk memberikan suluhan yang lebih mendalam dan juga lebih teliti tentang isu perumahan dan juga isu hartanah yang perlu diambil berat dan juga perlu diambil penelitian yang lebih mendalam. Dan saya memperkenalkan tetamu kita pada malam ini sudah semestinya saya bersama dengan Yang Berhormat Haji Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum, selamat malam Wabi, apa khabar? Waalaikumsalam, ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Wabi, saya sebenarnya mengikuti rapat apa yang dilaksanakan dan juga digagaskan oleh YB mengetuai dan juga menandatangani Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Banyak perkongsian yang dikongsikan khususnya di laman sosial YB sendiri, memberikan bantuan kepada mereka yang terjejas baru-baru ini di UK Perdana juga, mereka yang terjejas oleh tanah runtuh dan sebagainya. Tetapi apa yang lebih penting adalah banyak yang dibangkitkan tentang isu perumahan dan juga isu hartanah. Sebelum kita pergi kepada isu itu, mendepani cabaran dalam tempoh bermula Mac sehingga kini, YB menerajui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah sebenarnya gagasan dan juga landasan yang digerakkan oleh KPKT dalam menangani pandemik COVID-19? Alhamdulillah, KPKT main peranan juga yang agak penting dalam membantu untuk mengekang merebaknya wabak pandemik 19. Tapi dalam ketika waktu MCO tu dan sebagainya, sektor pembangunan memang pembinaan memang tidak dapat kita laksanakan, ya. Tapi KPKT main peranan dari aspek yang lain. Melalui Jabatan Bomba, kita mengadakan program sanitasi pada tempat-tempat awam, pasar, jalan-jalan dan sebagainya untuk memastikan bahawa kuman COVID ini tidak merebak dan sebagainya. Jadi ini juga memberi confidence, keyakinan kepada rakyat bahawa tempat kawasan-kawasan awam ini adalah bersih dan mereka
kemungkinan tidak akan terjangkit wabak COVID-19 ini. Jadi KPKT telah melaksanakan sebanyak 12,000 lebih sanitasi seluruh negara, dan sekarang juga masih lagi melaksanakan sanitasi program ini dan juga membantu sekolah-sekolah yang akan buka masa terdekat ini. Baik. Ini satu perkara dan juga gagasan yang cukup baik kerana apa yang kita lihat permulaan kepada pandemik COVID-19 yang mana digerakkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga pihak Majlis Keselamatan Negara. KPKT juga turut menjuarai dan juga kita kata mengetuai proses sanitasi awam untuk memberikan dogongan dan juga sokongan kepada proses pembersihan dan juga penjagaan SOP yang perlu dipatuhi oleh setiap masyarakat. Tetapi berbalik kepada isu yang kita melihat bagaimana kesan yang dibawa oleh pandemik COVID-19 ini yang banyak melibatkan kepada sektor-sektor perumahan dan juga hartanah. Kita melihat laporan bahawasanya ada beberapa pemaju perumahan yang terpaksa gulung tikar ataupun terpaksa menarik balik projek perumahan mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi bagaimana YB melihat situasi ini memberi satu kesan domino terhadap pembangunan industri ini dalam negara? Tadi pada keseluruhannya tidak ada yang saya lihat ada laporan mengatakan bahawa ada beberapa syarikat perumahan atau pembinaan perumahan ini harus gulung tikar dan tarik balik projek. Belum ada lagi yang saya lihat, tetapi apa yang jelas adalah projek-projek mereka ni terbantul sebentar, terhenti sebentar, dan ini mengakibatkan flow aliran tunai dan sebagainya. Dari segi keuangan itu yang memberi kesan kepada developers, pemaju dan sebagainya. Tapi dari segi projek masih lagi diteruskan, ya. Jadi kalau kita lihat daripada laporan yang kita dapat, application permohonan untuk mendapatkan EPDL, lesen pengiklanan untuk penjualan pada kuartal yang pertama tahun ini adalah lebih tinggi daripada kuartal suku tahun yang 2019. Jadi kita lihat bahawa sebanyak permohonan lesen baru adalah sebanyak 200, kalau bandingkan 2019 256, 2020 263. Ada peningkatan. Dan pembaruan lesen pada suku tahun pertama 2019 adalah 465, tapi tahun 2020 603. Ada peningkatan. Cuma dari segi penjualan tadi yang ada penurunan hampir 19%. Kerana dalam masa tempoh 3 bulan itu pemaju tidak boleh buat sales, tak boleh buat promotion, tak boleh buat exhibition, tak boleh buat kempen. Jadi itu membuatkan penjualan, angka penjualan itu terbantuk dan tidak berkembang. Jadi terhenti setakat kepada angka 47,000 3 bulan yang lepas, Mac yang lepas. Tapi saya lihat selepas pembukaan sektor ekonomi dengan sepenuhnya, jadi pemaju-pemaju pun telah mula untuk menggerakkan projek mereka kembali, mula semula dan sebagainya, dan menggerakkan penjualan melalui pendigitalan dan sebagainya. Jadi saya amat optimistik bahawa industri hartanah ni akan dapat recover, akan dapat pulih semula dengan yang cepat. Kerana bila waktu COVID-19 itu kita lihat rakyat Malaysia harus duduk di rumah. Betul. Mereka terpaksa berkurung di rumah selama 3 bulan. Jadi bila duduk di rumah tu, saya percaya mereka juga mendapat duduk di rumah dan memikirkan bahawa betapa pentingnya untuk ada sebuah rumah yang selesa, yang space-nya ruangnya agak selesa dan sebagainya. Jadi ini akan membuat mereka berfikir balik bahawa dengan COVID ini, apa hikmahnya adalah untuk mereka memikirkan bahawa betapa pentingnya untuk dia mempunyai milik hartanah, harta rumah yang mana jauh lebih selesa daripada apa yang mereka ada sekarang, terutama sekali mereka di kalangan yang B40, rumah yang kecil dan sebagainya. Jadi ini akan membuat mereka reprioritize ataupun melihat keutamaan mereka. Kalau duit tu dia belanja ke perkara-perkara yang lebih untuk luxury, kata orang, tukar phone lah dan macam-macam tu, tapi mungkin dia akan memikir untuk kumpul, simpan wang untuk membeli rumah. Jadi dalam keadaan COVID ni, rumah itu adalah tempat yang harus selesa. Jadi ini juga telah menjadikan tabiat mereka selama 3 bulan tu dia duduk kat rumah tu. Jadi dia kata
kita patut mesti ada rumah yang lebih selesa dan sebagainya, dan jadi ini membuat saya memikirkan bahawa industri hartanah ni akan jadi lebih positif daripada yang lepas, insyaAllah. YB, dua perkara yang mungkin saya nak tekankan dari segi situasi perumahan dan juga hartanah ini, kerana kita melihat dalam tempoh beberapa bulan ataupun mungkin kebelakangan ini kecenderungan bagi pemaju-pemaju perumahan untuk hanya membina rumah-rumah yang bernilai lebih daripada mungkin RM500,000 dan kecenderungan mereka untuk tidak melaksanakan pembinaan di bawah kita kata nilai harga RM300,000. Jadi bagaimana situasi ini sebenarnya memberi keuntungan secara bersama kepada mereka yang dikatakan di bawah golongan B40? Kerana YB ceritakan juga perumahan itu satu perkara yang penting bagi golongan B40 juga. Jadi apakah konotasi dan juga korelasi yang boleh dilakukan oleh kementerian dalam menilai kepada isu ini? Okey, dalam perbincangan KPKT bersama dengan Persatuan Hartanah Perumahan REDA, memang kita telah tekankan bahawa untuk tidak konsentrate untuk membina rumah-rumah yang ataupun hartanah yang lebih dari 500 ke atas. Tapi ini tidak perlu kita peringatkan kerana natural, dan naturally dia akan memikirkan bahawa investment mereka tu, pelaburan mereka tu harus bertepatan untuk masa sekarang. Dan memang pemaju-pemaju telah mengenal pasti bahawa trend dia ataupun keperluan perumahannya adalah rumah-rumah yang berharga RM500,000 ke bawah. Itu satu. Yang keduanya juga banyak lagi hartanah yang RM500,000 ke atas yang masih tak terjual. Ya, kita kes ini since 2018 waktu kerajaan dulu, waktu saya masuk dalam kementerian tu 2018-19 masih lagi hartanah yang bernilai RM500,000 ke atas, yang kalau sekarang kita lihat hampir 100 bilion yang masih lagi belum terjual, termasuk yang dalam pembinaan yang masih belum terjual. Jadi kita minta REDA untuk fokuskan untuk melupuskan atau menjual hartanah yang sedia ada itu sebelum mereka membina rumah-rumah yang mahal yang baru. Jadi untuk rumah-rumah 500 ke bawah itu sudah memang ada permintaannya di peringkat-peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Okey. Dalam pelanjangan semula ekonomi negara sudah pasti kita melihat peruntukannya itu diluluskan oleh Kementerian Keuangan. Tetapi cadangan dan juga idea di bawah elemen untuk sektor perumahan dan juga hartanah itu banyak digagaskan dan juga dicadaskan oleh Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Jadi apakah sebenarnya elemen-elemen penting yang diberikan penekanan dan juga penumpuan di bawah pelanjangan semula ekonomi negara yang dinaungi oleh KPKT, YB? Ya, so dalam ada beberapa trust yang telah dibuat dalam penjana untuk menjana ekonomi negara adalah untuk merangsangkan ekonomi. Sudah tentu industri hartanah menjadi satu sektor yang penting dalam membangkitkan ekonomi negara semula. Kerana bila bermulanya pembinaan itu 146 supply chain juga akan bergerak. Maknanya yang supply pasir, supply batu, paku dan sebagainya itu akan bergerak. Jadi ini satu kali ekonomi ekosistem yang sangat positif, yang mana kalau geraknya sektor perumahan ini maka tergeraklah 146 supply chain juga. Jadi ini sudah satu faktor ekonomi yang circular ekonomi yang boleh membantu rakyat di bawah sana dengan bekerja di tapak-tapak pembinaan. Mereka dapat gaji dan mereka juga boleh menjana ekonomi seluruh negara. Okey. Jadi selain daripada itu juga kita juga mencadangkan ataupun memang sudah dibuat pengumuman adalah untuk mengadakan kempen HOC, Home Ownership Campaign, yang mana 2 kali telah kita laksanakan, telah berjaya. Sebelum ni saya ingat tahun 1990 lebih itu mereka sekali pernah buat, dan kita juga buat pada tahun 2019 kita buat dulu dan sampai 1 tahun, dan penjualannya sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau yang ini juga kita akan mulakan HOC campaign ni daripada 1 Julai sampai Mei 2021. Walaupun tempoh masa penjana ini adalah 6 bulan, patut from June until December, tapi untuk hartanah ini kita panjangkan balik sampai 1 tahun, sampai Mei 2021. Bukan saja melibatkan first ownership, tapi juga mungkin untuk pengecualian bagi cukai keuntungan daripada penjualan harta tanah turut akan dilibatkan. Sebenarnya akan kita berikan penelitian lebih mendalam seketika nanti. Teruskan siaran anda bersama kami dalam Bicara Naratif. Baik, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya saya masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. YB, tadi kita sudah pun bercerita tentang HOC campaign yang digagaskan dan juga turut digerakkan oleh KPKT. Dalam elemen itu ataupun penjana telah pun turut meletakkan gagasan seperti bagaimana pengecualian cukai bagi keuntungan penjualan harta tanah dan juga untuk pembelian rumah ketiga dan sebagainya. Dan juga turut diumumkan bagaimana pelanjutan tempoh bagi penyiapan sesuatu projek-projek pembinaan hartanah dan juga perumahan itu turut diberikan kelonggaran.
Jadi bagaimana YB melihat antara insentif dan juga suntikan ini sebenarnya adalah untuk mengembalikan semula, kalau tidak pun seperti keadaan asal sektor perumahan itu, tetapi mungkin lebih baik dan berada pada landasan yang betul. Ya, okey, dalam berdepan dengan situasi COVID ini, I think the whole world, seluruh dunia itu berdepan dengan masalah ini. Jadi industri hartanah berdepan dengan masalah kelewatan pemaju untuk complete dia punya projek, untuk habiskan projek kan. Jadi oleh itu kena 3 bulan. Jadi masa 3 bulan itu tidak digunakan untuk buat pembinaan. Jadi oleh kerana itu dalam kerajaan akan menggubal akta COVID law sementara, langkah sementara yang akan dibentangkan di Parlimen pada 13 Julai ini, insyaAllah. Dan di antara perkara yang langkah sementara ini adalah termasuk untuk memberikan pelepasan kepada pemaju-pemaju yang lewat complete projek, yang lewat untuk menyempurnakan projek, dan pada masa yang sama juga untuk memberikan pembeli untuk pengecualian tempoh masa untuk pembeli untuk melangsaikan pembayaran deposit dan sebagainya. Itu memang ada, itu dipanggil force majeure. So yang mana tidak ada parti yang boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap lewat dan projek, dan pembeli-pembeli juga tidak, pemaju-pemaju juga tidak boleh charge pada pembeli waktu masa moratorium lewat itu. So itu clear untuk both side, pembeli dan juga pemaju. So jadi untuk ke depan ni, untuk daripada Jun sampai Disember 2020, tapi untuk hartanah kita extend lah sampai ke Mei 2021. Pengecualian itu memang normal. Bila kita buat HOC campaign, stamp duty kita pengecualikan, lepas tu MOT, transfer of memo pun kita kecualikan. Dan juga kali ini juga kita membenarkan dia ada 2 kempen. Satu kempen rumah 300,000 ke atas, satu lagi 300,000 ke bawah. Kita ada 2 jenis. Jadi untuk 300,000 ke bawah ni kita longgarkan juga. Kalau dulu untuk rumah pertama aja, dan sekarang kita longgarkan, dan juga kita tidak ada pengecualian untuk rumah subsale, like secondary market, rumah atas tangan, rumah yang kita beli atas tangan. Yang itu pun kita ada pengecualian. Dulu tak boleh. Jadi yang ini kita kasih pengecualian untuk pelepasan stamp duty, MOT transfer dan sebagainya. So jadi ini adalah antara perkara. Dan juga satu pembaharuan juga untuk penjana ini adalah kita boleh membeli third property, pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga. Kalau dia tak 2 je kan, kan pembiayaan rumah ketiga juga dibenarkan untuk mendapatkan bank loan. Itu di antara perkara-perkara yang dilaksanakan. Dan juga untuk RPGT, that means Royal Property Gain Tax, bila kita jual rumah tu kita dikecualikan. Jadi ini kali pun kita kecualikan, pengecualian ini akan berlangsung sampai Mei 2021. As long as you sell during this period of time, kita dikecualikan untuk membayar cukai tax. Apabila kita melihat situasi sekarang ini dalam beberapa SOP yang perlu dipatuhi dalam proses penyiapan dan juga pembinaan sesuatu projek perumahan, malah ini juga turut merangsang bagi pemaju-pemaju perumahan untuk menawarkan dengan pelbagai skim harga dan juga tawaran harga perumahan yang cukup menarik. Tetapi adakah ini akan membawa satu inisiatif dan juga satu landasan yang betul untuk memberikan gagasan bahawasanya sekurang-kurangnya setiap rakyat Malaysia yang berkemampuan dan juga berpendapatan boleh memiliki rumah mereka sendiri dalam tempoh setahun ini? Ya, kita juga minta untuk pemaju-pemaju ini untuk menilai semula hartanah mereka. Kerana kalau rumah-rumah ini tidak terjual, dia mendapat kerugian besar. Daripada dapat kerugian besar, maksudnya dia cut losses, saya kata. Kurangkan kerugian itu dengan menurunkan harga rumah, memberi diskaun yang lebih besar. Jadi untuk HOC campaign ni, sekurang-kurangnya mereka harus mengurangkan harga rumah sekurang-kurangnya 10%. Tapi kalau kita tengok track record yang dulu, ada sampai 20%, ada sampai 30%. So kalau Prima sendiri dah bawa KPKT menurunkan harga rumah, memberi diskaun sampai 30 ke 35%. Jadi ini akan memberikan rangsangan baru untuk rakyat Malaysia untuk beli rumah, mengambil peluang ini untuk mendapatkan rumah yang lebih selesa daripada apa yang dia mampu.
Baik, kalau kita lihat sebenarnya kita ungkap kembali bukan saja melalui Pelanjangan Semula Ekonomi Negara tetapi pakej Prihatin Rakyat yang diumumkan 2 kali dengan peruntukan RM250 bilion dan RM10 bilion itu memberikan penangguhan ataupun moratorium bagi pembayaran pinjaman perumahan. Dan ini disambut baik oleh seluruh rakyat Malaysia kerana melihat mungkin boleh mengurangkan beban bagi mereka yang mempunyai pinjaman perumahan. Tapi adakah sebarang kerjasama dan juga mesyuarat-mesyuarat turut diadakan MOU mungkin bersama dengan pihak-pihak pemberi pinjaman perumahan ini untuk melihat syarat kelonggaran bagi pinjaman perumahan yang mungkin boleh dilaksanakan atau direalisasikan ke arah inisiatif pemilikan rumah? So sebelum ini juga KPKT memang waktu saya daripada 2018 mengambil alih kementerian ini, perkara yang utama yang kita lihat adalah untuk accessibility to bank loans, kemudahan untuk mendapat loan bank, yang mana bank sangat ketat dalam segi pemilihan kelulusan pembiayaan perumahan dari segi pendapatan, dari segi dan sebagainya. Jadi yang ini memang kita berbincang dengan bank untuk beri kelonggaran dari segi second income. That means maknanya ada pendapatan sampingan yang berjualan online dan sebagainya, dan juga pendapatan yang masa dijangkakan yang ke depan, because as you goes by dan gaji kita makin tahun makin naik. Jadi ini adalah di antara perkara yang kita minta bank gunakan sebagai projection untuk assess, menilai pendapatan seorang pemohon itu untuk mendapat pembiayaan perumahan. Jadi ini memang kita cuba laksanakan melalui bank-bank dan bank negara, dan insya-Allah juga kita akan cuba juga melaksanakan program rent to own yang mana ia meringankan beban untuk tidak mencari deposit, tidak payah mencari deposit rumah 10% ke berapa persen. Ia meringankan beban dari segi deposit, dan kita buat skim rent untuk 5 tahun dan dia akan boleh membeli rumah baru menggunakan track record yang 5 tahun itu sebagai track record pembayaran sewa yang baik, rekod yang baik, maka boleh membolehkan mereka qualify, layak untuk mendapat bank loan. Jadi ini antara perkara yang kita nak laksanakan agar pemohon terutamanya di kalangan B40 itu memudahkan mereka untuk mendapatkan bank loan dan untuk memiliki rumah. Banyak program lain juga yang kita buat dari segi memberikan pembiayaan RM30,000 kepada pembeli rumah pertama, ya. Jadi ini membantu mereka untuk bayaran 10% pendahuluan pada hartanah-hartanah yang mereka nak beli. Itu yang digagaskan di bawah usaha sama untuk beberapa agensi bagi melihat bagaimana kita merancakkan kembali sektor hartanah dan juga perumahan. Tetapi yang lebih penting, seawal perbincangan kita, YB turut menyebut tentang aliran tunai yang baik, bukan saja dalam kalangan mereka menyediakan sektor perumahan dan juga hartanah, tapi bagi para pembeli sendiri, sekiranya aliran tunai mereka terganggu disebabkan pandemik COVID-19 kerana masalah pekerjaan dan sebagainya, bagaimana kita boleh nak mengatasi perkara ini supaya dalam hal kita mengalami masalah perjalanan aliran tunai, urusan pemilikan rumah juga masih boleh berlangsung. Ya. So dengan adanya moratorium yang telah diberikan kepada peminjam-peminjam bank selama 6 bulan, dan juga yang mereka yang menyewa rumah dengan kerajaan KPKT dan juga yang membeli rumah dengan KPKT, moratorium ini 6 bulan cukup selesa untuk mereka kembali pulih balik, kata orang bounce back. Kerana 6 bulan tu dia tak payah bayar. So sedangkan kita menghadapi COVID 3 bulan saja. Tapi sudah tentu ada yang mereka yang kena buang kerja dan sebagainya. Jadi memberi masa lagi 3 bulan untuk mereka catch up balik dari segi ekonomi mereka, dan lepas tu baru mereka mula membayar balik hutang-hutang yang tertunggak itu. Jadi ianya satu timing yang sangat baik. Walau bagaimanapun kerajaan amat prihatin sekiranya ada mereka yang menghadapi lagi masalah yang lebih lanjut daripada itu. Kalau kita kira daripada bulan 3, kalau 6 bulan, bulan 9, kita willing untuk review balik, untuk semak balik, untuk melihat langkah-langkah yang boleh membantu mereka sekiranya mereka berdepan dengan masalah yang sangat tidak dapat diatasi. Sudah semestinya dalam membantu para pembeli rumah ataupun mereka yang ingin melaksanakan pembelian dan juga pemilikan rumah itu, Jabatan Perumahan Negara di bawah KPKT juga turut bersama mengelolakan dan juga bekerja rapat dalam memastikan perkara-perkara seperti ini boleh diatasi dan juga dibaik pulih. Tetapi kita juga banyak bercerita tentang beberapa sektor penawaran perumahan seperti rumah yang ditawarkan oleh pihak berkuasa kerajaan negeri, rumah seperti Rumah Web, Rumah Selangor dan sebagainya, yang turut menjadi pilihan kepada para pengguna ataupun pembeli. Jadi dalam hal ini, apakah korelasi kerjasama antara Jabatan Perumahan dan juga penyedia-penyedia perumahan seperti ini untuk melihat hasil lebih baik kepada para pembeli? So KPKT di bawah JPN adalah regulator, that means penggubal dasar. Jadi kita selalu menggubal dasar yang boleh merentas semua sektor daripada negeri
negeri ataupun daripada jenis perumahan dan sebagainya. Jadi bila kita keluarkan satu polisi itu adalah sebagai satu panduan yang mana mereka boleh gunakan untuk membantu mereka dan mereka juga boleh adjust accordingly mengikut keadaan masing-masing. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu benchmark, satu paras, jadi mereka boleh menggunakan itu dan pembeli juga maklum tentang paras itu dan mungkin mereka juga akan mahir ataupun peka untuk bagaimana untuk adjust kedudukan mereka dari segi kewangan. YB, saya juga amat tertarik dengan apa yang dilaksanakan dan juga digagaskan oleh KPKT dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ini. Kita sedia maklum gagasan dan juga pelaksanaan sebarang urusan kerajaan itu sudah dibaik pulih dan juga ditambah baik. Jadi dalam hal ini KPKT juga tidak terkecuali untuk melaksanakan pelaksanaan urusan-urusan dalam talian dan sebagainya bagi memudahkan para pengguna. Apa sebenarnya idea dan juga gagasan pelaksanaan di sebalik kita kata objektif yang digagaskan oleh KPKT itu? Dalam rangka lebih besar, KPKT dalam proses untuk membina satu sistem big data, yang mana big data ni sangat penting dalam untuk masa depan dalam kita membuat projection ataupun anggaran ke depan tentang sektor perumahan yang kita nak bina. Jadi kalau dengan adanya big data ini, kita boleh mampu untuk memberikan kita satu indikasi tentang jenis rumah yang harus dibina, harga yang harus kita jual dan di mana yang harus kita bina dan boleh disasar kepada pembeli-pembeli yang macam mana. Jadi ini amat penting bila kita ada data-data ini. Jadi ianya pemaju-pemaju akan dapat akses to this data-data ini dan mereka juga boleh merancangkan pembinaan mereka untuk a period of 5 years or 10 years. Jadi tidaklah menjadi apa yang terjadi sekarang bila kita ada rumah-rumah yang tak terjual yang hampir 100 bilion tadi saya sebut tadi. Jadi kita akan dapat mengelakkan tu. Tapi KPKT sedang berusaha dengan pemaju-pemaju atau pemilik-pemilik hartanah ini untuk melihat untuk mereka segmentasikan jenis-jenis rumah yang tidak terjual. Dari segi harga 300,000 ke bawah, 300 ke 500, 500 ke 1 juta, 1 ke atas. Dan kita akan melihatkan spesifik program untuk target bagaimana kita akan dapat membantu menyemarakkan pembelian hartanah di rumah-rumah mengikut harga-harga rumah tadi itu. Okey, baik. YB, satu penjelasan yang kolektif dan juga komprehensif. Kita akan berjeda seketika, semuanya sekali nanti dalam Bicara Naratif. Baik, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Transmisinya masih lagi saya bersama dan juga amat bersatu untuk kembali bersama dengan Yang Berhormat Haji Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. YB, tadi kita banyak bercerita tentang isu hartanah dan juga perumahan. Tetapi kita juga tidak harus alpa dan juga leka dengan apa yang digerakkan oleh Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, khususnya dalam mendokong dan juga menggerakkan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT di peringkat kerajaan-kerajaan tempatan. Dan ini menjadi satu perkara yang perlu kita teladani kerana KPKT sebagai regulator ataupun pemudah cara untuk PBT di peringkat kerajaan tempatan. Jadi apa sebenarnya peranan KPKT dalam memastikan PBT dan juga kerajaan tempatan ini menggerakkan dan juga merealisasikan hasrat inisiatif yang digagaskan, YB? Okey, dalam sektor perumahan itu period pembinaan itu mengambil masa yang panjang. Mula daripada submission of kebenaran merancang, and then masuk lagi pasal teknikal dan sebagainya untuk membina memulakan satu projek perumahan. Ianya mungkin mengambil masa 2 tahun. Tetapi kerajaan amat peka tentang hal ini kerana ianya melambatkan proses kelulusan dan bila lambat tu maknanya pemaju akan terkesan dari segi aliran tunai. Jadi KPKT telah mengenalkan beberapa sistem mempercepatkan proses-proses ini melalui OSC One Stop Center, yang mana kita telah kategoriskan projek-projek mengikut size of the project. Kalau rumah yang 5 buah ke bawah, kita percepatkan dengan masa 30 hari. Kalau yang antara yang pertengahan tu daripada 30 hari ke 3 bulan. Tapi untuk yang besar-besar 6 bulan. Jadi ini satu proses, satu OSC sistem yang kita buat cara online dan juga satu bersepadu agar ia akan dapat kelulusan yang lebih cepat, dan ini membantu pemaju
untuk meringankan aliran tunai mereka daripada take a long time, masa panjang untuk proses tu. Maknanya wang juga akan menggunakan kewangan. Itu yang kita buat melalui PBT. Jadi PBT dengan adanya sistem yang telah kita formulate ataupun kita telah cipta tu, memudahkan mereka untuk melaksanakan kerja dengan pemaju. So dia antara perkara yang PBT laksanakan, menambah baikkan sistem penyelarasan, submission, masukkan permohonan dan juga proses-proses kelulusan dan juga proses-proses pemindaan. Jadi ini kita kena percepatkan dalam masa 6 bulan. Baik. Saya juga tertarik apabila beberapa rungutan yang disuarakan oleh para pembeli rumah ataupun pemilik rumah berkenaan tentang segmentasi bagi rumah yang berasaskan kepada komersial dan juga rumah yang berasaskan kepada sektor kediaman. Yang mana kedua-dua perkara ini akan memberi kesan domino yang lebih panjang terhadap pemilikan rumah. Kalau komersial itu akan mungkin memberikan kesan kepada utiliti dan bil utiliti lebih tinggi. Jadi dalam hal ini bagaimana KPKT melaksanakan pemudah cara dan juga memberikan gagasan ini lebih baik kepada pemaju perumahan supaya dua segmentasi ini dapat diselaraskan secara bersama. Betul. Ini memang terjadi I think untuk berapa 3-4 tahun atau 5 tahun yang lepas terjadi ketika pembangunan itu adalah mix campuran komersial dan kediaman. Jadi bawah komersial, atas rumah. Jadi bila pengenaan fees ataupun cukai hartanah dan juga utilities bill utility, jadi mereka mengikut kadar komersial. Because waktu submission untuk kepada kerajaan tempatan adalah mengikut commercial rate atau commercial plan. So jadi bila residents itu untuk kediaman, sudah tentu ianya harganya mesti berbeza. Kalau kita ambil dua projek yang berasingan, kediaman dengan komersial, kediaman ada dia punya rate tersendiri, kadar sendiri, dan komersial ada satu kadar sendiri. Jadi bila kita gabungkan dua-dua, jadi digunakan commercial rate, kadar komersial. Jadi ini yang menjadi keluhan kepada penduduk-penduduk yang duduk di kediaman. Tetapi ketika ini kita memang membenarkan mereka untuk buat application untuk dikecualikan dan diberikan rate untuk kediaman. Tapi ini tidaklah menyelesaikan masalah itu. Kerana kita kena settle one by one. Tapi KPKT sedang dalam menggubal RTA, Rental Tenancy Act. Yang ini akan membantu untuk menyelaraskan tadi separation atau pisahkan kadar-kadar di antara komersial dan juga kediaman. Jadi very clear. Jadi kalau ada pembinaan begini, automatik sistem itu dah ada untuk kediaman lain dan untuk komersial lain. Ketika ini belum ada lagi. Jadi ianya kita treat, kita handle case by case. Kalau yang sedia ada ni boleh melaksanakan permohonan untuk menukar status kediaman itu ya, YB. Kita melihat juga dasar yang digegaskan oleh kerajaan dalam memastikan agar pemilikan bagi migran untuk pemilikan rumah sebagai Malaysia second home di Malaysia banyak dilaksanakan. Dan sebelum ini banyak berlaku, kita kata, perdebatan berkenaan tentang bagaimana had minimum bagi pemilikan harga rumah bagi warga negara asing untuk memiliki rumah di Malaysia. Jadi dalam hal ini, apakah situasinya sekarang ini yang perlu kita teliti dengan lebih mendalam, kerana pemaju perumahan perlu untuk menjual rumah mereka dan perlu mereka ada pelanggan, dan kebanyakan pelanggan mereka adalah daripada warga negara asing. Jadi di mana kesesuaian letak duduk perkara ini, YB? Bila kita semak balik pada tahun lepas tentang kedudukan hartanah ini yang kita lihat banyak yang tak terjual lagi dan sebagainya, maka Kementerian Kewangan mengeluarkan satu dasar pada tahun 2019 untuk membenarkan minimum rumah untuk dijual kepada warga asing serendah-rendah 600,000. Itu dikeluarkan di peringkat pusat Kementerian Kewangan. Tapi walaupun begitu, bagaimanapun pihak kerajaan negeri juga ada kuasa untuk memberi paras mengikut kesesuaian mereka, dan ini terjadi. Jadi kalau kita lihat di Selangor, di mana hartanah yang tak terjual ada banyak di negeri Selangor, yang mana meletakkan pembelian rumah untuk warga asing adalah 2 juta. Tapi kalau standard pada kerajaan, pada persekutuan dulu ada 1 juta. Tapi yang 2019 kita buat 600,000. Jadi bila ini terjadi, mereka tidak menurunkan lagi. Jadi saya ingat dalam 2-3 bulan itu mereka telah menurunkan 1.5 juta, 1.5 juta untuk paras untuk warga asing. Itu juga tidak membantu mereka untuk melupuskan hartanah-hartanah yang banyak masih tak terjual di negeri Selangor. Jadi memang saya minta dan advise kepada kerajaan negeri sekurang-kurangnya turunkan ke tahap 1 juta. Kita faham kerana income level di
di negeri Selangor itu mungkin 1 juta rakyat negeri Selangor mampu untuk membelinya. Tapi dalam ketika ini memang tidak mampu untuk membelinya dan banyak lagi harta tanah itu tak terjual. Jadi kalau sekiranya dia memiliki kelonggaran, jadi maka harta tanah ini boleh dijual kepada warga asing yang mana mereka menggunakan Malaysia second home dan sebagainya. Ianya akan mendapat meningkatkan ekonomi aktiviti dalam negara kita dari segi pelancong datang, orang luar datang, duit dan pembelian harta tanah dan sebagainya, dan ini boleh membuat pemaju untuk invest balik ke rumah-rumah yang 500,000 ke bawah. Jadi ini yang harus kita cuba fikirkan bagaimana untuk membantu industri harta tanah ini. Jadi yang ini banyak terjadi di pekan-pekan besar atau bandar-bandar besar, Selangor, Johor Bahru, Pulau Pinang dan mungkin Perak sedikit. Tapi yang banyak di negeri Selangor. Itu sebenarnya satu perkara yang perlu diperjelaskan atau diberikan korelasi bersama dengan kementerian dan juga agensi terlibat. Kita juga melihat bagaimana dalam pelan bantuan prihatin rakyat yang diumumkan sebanyak 2 kali itu, apa yang digagaskan elemen yang pentingnya adalah supaya aliran tunai dan juga perbelanjaan dalam kalangan masyarakat khususnya golongan B40 untuk terus berbelanja bagi barang keperluan harian, dapur dan sebagainya. Tetapi apabila diumumkan pelancaran semula ekonomi negara, kita melihat ada 2 elemen penting yang banyak diberikan perhatian, iaitu satu, galakan pembelian automobil dan juga yang kedua pembelian hartanah. Dan ada yang menjangkakan kedua-dua perkara ini seolah-olah untuk kita mencapai pelanggan-pelanggan yang berada dalam kalangan T20. Jadi adakah kebenaran perkara itu untuk kita kebergantungan perbelanjaan dan pengeluaran wang tunai oleh T20 ini untuk merancangkan kembali ekonomi? Dan untuk merancangkan ekonomi tidak terjejas untuk T20. T20 dengan COVID ke, dengan tanpa COVID, dengan ada COVID ke, mereka tetap sama. Okay? Tapi yang terjejas adalah golongan yang di bawah ni, B40 ataupun M40 juga ke bawah. Ya. Jadi sebab itu kerajaan banyak memberikan stimulus kepada golongan ini agar mereka mampu untuk buat perbelanjaan, dan dengan ini baru kita dapat merangsangkan ekonomi kita. Sebab itu kita lihat pakej-pakej prihatin atau stimulus itu banyak berinsentif pada golongan ini dari segi moratorium, dari segi one off tunai yang kita berikan pada mereka, dan juga memberikan insentif kepada majikan untuk pastikan subsidi upah dan sebagainya. Jadi kalau T20 dia tak perlu subsidi upah ni semua. Jadi memang kita menjurus kepada golongan M40 dan B40 untuk menjana ekonomi mereka. Cuma itu yang perlu diperjelaskan, kerana untuk kita melihat aliran tunai yang lebih baik itu, setiap masyarakat perlu berbelanja dan kebergantungan kepada aliran tunai di tingkat tempatan. Saya lihat ni waktu MCOP yang telah kita longgarkan, saya sendiri keluar daripada bandar Kuala Lumpur kerana buat kerja di luar outstation. Saya lihat sambutan untuk menggerakkan ekonomi itu sangat baik. Dan apabila dibuka saja sektor ekonomi, pelancongan sedikit dan sebagainya, kita tengok hotel-hotel juga penuh. Saya baru balik di Taiping, saya nak ambil hotel pun penuh semua. Saya tak dapat booking, room semua not available. Dan saya tengok traffic naik North and South highway, banyak kereta-kereta bergerak di jalanan seperti seolah-olah sedia kala. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ini ada kapasiti untuk ada purchasing power untuk mereka berjalan sana, bergerak sana sini dan sebagainya. Dan ini sudah tentunya menjanakan ekonomi kita, merancangkan circular ekonomi itu, merancangkan aliran tunai itu, dan ini sudah tentu akan meningkatkan aktiviti ekonomi dan pendapatan negara. Baik, itu satu penjelasan yang korelatif dan juga kolektif juga daripada YB. Kita akan berjeda seketika YB, dan semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Baik, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya masih lagi bercerita tentang apa yang digagaskan dan juga dilaksanakan di bawah lembayung Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT bersama Yang Berhormat Hajah Zuraida Kamarudin. YB, tadi kita banyak bercerita tentang apa yang dilaksanakan insentif di bawah KPKT, MOF dan juga Kerajaan Malaysia juga untuk melihat sektor hartanah dan perumahan itu diberikan suruhan yang lebih mendalam dan juga lebih jelas. Tetapi kita kembali kepada apa yang dikelolakan oleh KPKT. Kalau kita melihat sepanjang pandemik COVID-19 ini, proses sanitasi awam turut dilakukan, pemeriksaan di kawasan-kawasan yang di bawah kelolaan KPKT juga turut dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, dan juga KPKT turut membantu MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan agar kita memerangi pandemik COVID-19 secara bersama. Jadi dalam masa berbaki beberapa minit saja lagi ni, bagaimana YB melihat ini satu perkara yang cukup baik juga, kerana kerjasama antara setiap kementerian amat penting untuk memastikan hasrat dan tujuan kita dalam memerangi pandemik ini dapat kita capai secara bersama. Ya, memang bila dalam mesyuarat kita
kita harian, ketika itu harian, tapi sekarang kita buat dah 2 kali seminggu. Kementerian-kementerian yang asas mesti ada dalam mesyuarat itu, kerana mereka harus memberikan pandangan agar apa yang tindakan yang kita buat atau keputusan kita buat itu adalah menyeluruh bersepadu yang melibatkan kementerian-kementerian yang terbabit. Jadi bila keputusan itu dibuat, tidaklah ada kita berbolak balik. Jadi dari semua angle kita fikirkan. Kadang-kadang kalau KPKT kita fikirkan bagaimana pelaksanaan di peringkat kerajaan tempatan. Tapi dari segi pengguna, menteri pengguna dia memikirkan tentang pengguna. Bagaimana small enterprise, kata SME yang contohnya lah kita nak membuat kelulusan untuk buat kenduri kahwin katanya. Tapi pada peringkat kementerian ataupun kesihatan mungkin belum masanya untuk kita buka kerana takut ramai orang berkumpul dan sebagainya. Jadi boleh mengakibatkan perebakan COVID. Tetapi dari segi menteri-menteri perpaduan ataupun menteri pengguna, dia kata peniaga-peniaga kecil, catering kecil di peringkat kat kampung, event management kecil di kampung, memerlukan ekonomi ni untuk bisnes ini untuk menggerakkan ekonomi mereka. So bagaimana kita ni nak buat keputusan agar dua-dua pihak dapat kita santuni, dua-dua pihak akan dapat manfaat darinya. Jadi kita ambil jalan tengah. Itu antara perkara yang bagaimana kita buat keputusan untuk manfaatkan both sektor atau sektor-sektor yang terlibat. Itu. Kalau diikutkan rapat di laman sosial dan juga media sosial YB sendiri, YB banyak sendiri turun padang untuk melihat sendiri masalah-masalah di peringkat kerajaan tempatan dan juga di peringkat komuniti. Dan juga komuniti itu juga turut digerakkan di bawah lembayung komuniti negara yang turut digerakkan oleh YB sendiri. Jadi bagaimana YB melihat ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian, kerana masalah komuniti itu kalau dibiarkan membahana, ia akan menjadi barah yang tidak dapat dirawat dan diubat nanti. Ya, apa yang menarik, kebetulan pada tahun 2019 Februari, KPKT melancarkan dasar komuniti negara. Tapi peringkat akhir dalam recovery plan untuk menangani COVID ini adalah memperkasakan komuniti. Jadi mana komuniti kita jaga kita. Betul. So komuniti itu sebenarnya mesti berdaya untuk membuat program-program, untuk membuat pemantauan ataupun satu sistem schedule ataupun duty roster kepada penduduk-penduduk di kawasan mereka setempat itu. Jadi ini amat membantu, kerana bila kita dah ada dasar komuniti negara itu, maka mereka faham bagaimana komuniti itu harus menjaga komuniti itu sendiri. Jadi menjaga tentang harta benda mereka, tentang kebersihan mereka, tentang disiplin masyarakat di situ. Jadi bila terjadinya COVID, ini amat mudah untuk kita melaksanakannya kerana sistem asas itu sudah ada, kita perkenalkan awal pada tahun 2019. Masalah komuniti ini adalah satu masalah yang perlukan kerjasama semua. Kerana kalau kita mendepani COVID-19 juga dan juga pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, penerimaan komuniti itu amat penting. Jadi apakah antara cabaran dan juga kesukaran yang dihadapi oleh KPKT dalam menggagaskan satu komuniti yang bertanggungjawab, komuniti yang berdisiplin dan komuniti yang memberikan dokongan penuh terhadap dasar kerajaan? Kalau di bawah kerajaan tempatan, kita ada ahli majlis. Di setiap kerajaan tempatan ada 24 councillors, we call them. So setiap councillors ini ada diberikan tugas untuk menjaga satu zon yang akan meliputi seluruh PBT itu. Jadi setiap zon ni mereka bertanggungjawab dalam zon mereka. Jadi kalau yang kita target selalunya peringkat awal adalah di kawasan rumah perempatan rendah B40, flat, PPR dan sebagainya. Tapi di peringkat kedua ini kita juga mengembangkannya di peringkat-peringkat kawasan perumahan, kawasan kondominium dan apartmen. Tapi kita memulakan dengan kawasan-kawasan yang berpendapatan rendah ini kerana mereka perlu bimbingan. Tapi kalau grup yang upper income atau middle income tu, mereka lebih mudah sikit untuk menerimanya kerana mereka di peringkat pembelajaran yang lebih tinggi sikit dan ekonomi yang lebih tinggi sikit. Jadi sekarang KPKT melaksanakan ini melalui PBT, melalui ahli majlis dan juga kita melantik penggerak komuniti tempatan yang mana mereka diberikan kawasan-kawasan untuk pastikan komuniti yang dalam jagaan mereka itu faham tentang dasar-dasar, disiplin dan juga polisi-polisi PBT agar mereka tidak melanggar undang-undang dan tidak mudah, kalau dah langgar tak mudah untuk kita perbetulkan dan kena saman dan sebagainya. Ini akan mengakibatkan friction antara PBT dengan masyarakat. Masalah yang kita ada sekarang adalah bila ada isu-isu rakyat dia komplain tentang rumah dia macam contoh dia nak buat jualan tapi dia tidak faham bahawa kadang-kadang ada tanah reserve sungai, tanah reserve JKR. So perkara begini mereka harus peka tentang undang-undang. Jadi mereka tidak membuat perkara yang salah. Jadi kalau mereka dah dirikan gerai
mereka di tanah reserve tu memang tidak boleh sepatutnya. Jadi ini menyulitkan kerajaan tempatan untuk ambil tindakan. Dalam keadaan COVID ni kita kesian, ekonomi tak ada, tapi at the same time dia melanggar undang-undang. Jadi ini tidak memudahkan kita. Jadi ini ada perkara dengan ada penggerak penggerak komuniti tempatan ini akan memberikan pengetahuan, makluman tentang dasar-dasar kerajaan, dan bila nak buat pembetulan itu boleh dilaksanakan dengan cara peringkat-peringkat. Tidaklah cara mendadak. Jadi tidaklah drastik sangat. Esok kita akan masuk kepada suku kedua ataupun separuh kedua bagi tahun 2020 bermula Julai nanti. InsyaAllah ini satu perkara yang perlu diberikan penekanan dan juga penjelasan juga, kerana dalam tempoh 6 bulan yang berbaki pelaksanaan Pelanjangan Semula Ekonomi Negara untuk direalisasikan ini memerlukan kerjasama semua pihak. Jadi adakah YB positif dalam melihat Pelanjangan Semula Ekonomi Negara ini boleh digerakkan secara menyeluruh melalui peruntukan yang besar, bukan sedikit peruntukan. Betul. 35 bilion ringgit. Correct. Malaysia di antara negara yang membuat stimulus package, 4 package yang berperingkat, dan di antara negara yang memberi package yang terbesar sekali. Jadi ini memang amat, kalau kita lihat rata-rata rakyat di seluruh negara, dia amat rasa tidak tertekan dengan keadaan COVID kalau kita banding dengan negara lain. Dan bila peringkat terakhir itu kita dapat teguran atau dapat aduan daripada peringkat SME IKS industri kecil dan sederhana, yang mana mereka rasa diri mereka terpinggir dan sebagainya. Tapi waktu package yang terakhir itu kerajaan anggap peka. Package yang ketiga, kerajaan memberikan package untuk membantu SME ini atau IKS ini. Jadi kita lihat bahawa kerajaan, walaupun mungkin keuangan kita tidaklah begitu lumayan untuk kita berbelanjakan untuk rakyat, tapi masa tempoh COVID ni rakyat di kerajaan beri keutamaan apa duit yang ada kita gunakan untuk berikan kepada rakyat, untuk rakyat berbelanja, dan ini sudah tentu akan bawa pulangan balik kepada kerajaan. Kerana putaran ekonomi itu akan kembali balik kepada kerajaan, dan lepas itu akan menarik pelabur asing dan juga pelancong dan sebagainya, dan ini insya-Allah akan memulihkan keadaan ekonomi negara. InsyaAllah YB satu progres yang cukup baik juga, dan insyaAllah kita boleh memulihkan semula keyakinan rakyat dan juga masyarakat terhadap kepimpinan negara kita yang diketuai oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terima kasih sekali lagi kepada YB Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah satu progres yang cukup baik YB, satu gambaran yang boleh kita korelasikan secara bersama landscape dan juga atmosfera negara, mungkin dari segi ekonomi dan juga tawaran-tawaran skim-skim perkhidmatan dan juga skim-skim sektor ini sudah pun berubah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Namun apapun, kita perlu sentiasa bersedia supaya kita tidak akan leka dan juga alpa dalam kita mendepani beberapa perkara yang perlu diberikan suruhan yang lebih teliti terhadap dasar-dasar yang perlu untuk digagaskan untuk kepentingan dan juga kemakmuran masyarakat secara bersama. Berbaki 6 bulan ini adalah satu tempoh yang mencabar buat seluruh rakyat Malaysia juga, kerana dalam tempoh kita mendepani pandemik COVID-19 ya YB, satu kita kata cabaran buat Malaysia, menguji seluruh rakyat Malaysia supaya kita sama-sama menangani dan juga sabar dan juga redha serta tabah dalam menangani pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi pada YB Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, dan juga terima kasih Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan kerana kesudian bersama dalam bicara nanti pada malam ini. Teruskan kesian anda bersama kami di RTM, dan kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.